salawatuhu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Hari ini kita mulakan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut bicarakan ilmu fiqh, dikarangkan oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Kitab ini merupakan jilid pangkal yang pertama. Buka muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan menulis kitab ini, kitab Idaman Penuntut. Mula tu dengan nama Allah. Bagaimana sifat Allah? Allah yang Maha Pemurah. Sifat yang kedua bagi Allah, lagi Maha Mengasihani. Dimulakan dengan ucapan basmalah. Pasal apa dimulakan dengan ucapan basmalah? Kerana bersempena, ataupun erti kata lain, kerana mengikut jejak kitabullah, kitabillah yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kita Allah, Al-Quranul Karim. Maka Tuan Pengarang Syekh Abdul Ghani mulakan karangan Idaman Penuntut dengan ucapan Bismillah. Yang pertama, mengikutkan jejak, yang ikutkan uslub daripada Al-Quranul Karim. Kita buka Al-Quran. Yang pertama-tama tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikatakan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim pada kebanyakan surah dalam kitabnya yang dalam Al-Quran, melainkan surah Al-Bara'ah. Semua surah dimulakan dengan ucapan basmalah, melainkan surah At-Taubah kan. Itu cerita ke pasal perang. Yang kedua, kenapa dimulakan dengan ucapan basmalah dan beramal dan kerana, dan yang atau perkata bersempena, dan kerana beramal dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini nak mengikutkan mafhum hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap perkara yang digemari, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim padanya, pada tiap-tiap perkara, jadi kurang berkat. Maksud aqta'u qalilul barakah, kurang berkat. Kalau kita mengaji Arab, dikatakan kullu amrin zibalin, dikatakan halin bihaisu yuhtamu bihi syara'an. Yang dikatakan tiap-tiap perkara yang digemari, apa maksud perkara yang digemari? Yakni tiap-tiap kelakuan,
tiap-tiap kelakuan sekira-kira diamatikan dengan kelakuan pada syarak. Syarak mengamatikan kelakuan ini. Bila syarak mengamatikan kelakuan ini, mafhumnya kita nakkan keberkatan. Mulakanlah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kelakuan yang diamati pada syarak. Itu maksud perkara yang digemari. Tiap-tiap perkara yang digemari. Apa benda perkara yang digemari yang kita kena mulakan dengan ucapan Bismillah? Jadi maksud perkara yang digemari ialah kelakuan yang diamati pada syarak. Syarak bilang baik kelakuan ini, maka mafhum nak ambilkan keberkatan, mulakanlah Bismillah. Atau maksud tiap-tiap kelakuan sekira-kira diamatikan dengan kelakuan ini pada syarak, dengan bahawasan syarak bilang perkara ini baik. Tiap-tiap perkara yang syarak bilang baik, mulakanlah Bismillah. Makna perkataan tiap-tiap perkara yang digemari itu ialah perkara atau pekerjaan yang dituntut atau diharuskan pada syarak. Syarak tuntut ataupun syarak mengharuskan sekira-kira tidak haram pada zatnya. Yang kita hendak lakukan itu tidak haram pada zat, maksudnya diri perbuatan tidak haram. Perbuatan yang kita nak kerjakan tu bukan perbuatan haram pada diri perkara. Tidak makruh pada zatnya. Diri perbuatan yang kita nak kerjakan itu, dirinya tidak dimakruhkan pada syarak. Bukan zikrun mahdun, kan? Bukan zikir taulin. Dan bukan perkara yang dituntut oleh syarak dimulai dengan lain daripada Bismillah. Syekh Abdul Ghani nak menyampaikan kepada kita, diambilkan daripada kitab Baijuri, hukum menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berjalan ada 4 hukum. Apa hukum kita baca Bismillah? Ada ketiga wajib kita baca Bismillah. Ada ketiga sunat kita mulakan Bismillah. Ada ketiga perkara yang kita lakukan haram kita mulakan Bismillah. Ada ketiga makruh kita mulakan Bismillah. Sebagian ulama dia menambahkan perkara yang kelima, ada juga perkara harus. Bila perkara itu perkara harus, bermakna harus kita nak mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama dibagikan. Ada haram lizati. Ada haram lil'aridi. Ada makruh lizati. Ada makruh lil'aridi. Bagaimana yang dikatakan makruh dan haram lizati? Tilik semata-mata kelakuan perbuatan itu haram semata-mata. Apapun alasan, apapun dalil hujah, semata-mata buat haram. Bila semata-mata kita buat haram, namanya istilah fiqh, namanya haram lizati. Kita buat benda tu haram semata-mata. Orang panggil haram lizati namanya. Yang kedua, haram lil aridi. Asal perbuatan yang kita lakukan tak haram. Tapi tilik perkara yang lain diharam. Asal benda nak buat tak haram, bila kita tilik perkara yang lain,
jadi haram. Itu namanya haram lil aridi namanya. Demikianlah makruh lil zati, makruh lil aridi. Semata-mata buat makruh. Namanya makruh lil zati. Tak ada kait. Semata-mata kita lakukan tu makruh dengan tidak ada kait, namanya makruh lil zati. Adapun makruh lil aridi, asal tak makruh. Oleh kerana kita tilik perkara yang lain jadi makruh. Itu namanya makruh lil aridi namanya. Bagaimana misalnya kita tengok kitab. Apa misal haram lil zati, haram lil aridi, haram makruh lil zati, makruh lil aridi. So kurang-kurang ada 4 hukum kita nak ucapkan bismillah. Kata Syekh Abdul Ghani, maka perkara yang haram pada zat ni. Bila sebut haram pada zat, kita ingat istilah apa? Haram lizati. Maka perkara yang haram pada zatnya nya perkara. Istilah fiqh namanya haram lizati. Mana misal seperti zina. Semata-mata berzina itu haram. Haram apa? Haram lizati. Perbuatan zina tu haram semata-mata. Apa dalil pun, apa alasan haram? Alasan ni kalau saya tak berzina, saya mati. Saya duduk terkurung dalam peti ais. Kan kilang punya peti ais kan? Saya terkurung dalam peti sejuk kat kilang. Kalau saya tak berzina, saya mati ni. Semata-mata zina haram dah. Apa pun alasan, apa pun hujah haram. Itu namanya haram lizati. Ketiga, perbuatan zina tu dikatakan haram lizati, haram dimulakan dengan bismillah. Tak boleh lah. Ketika dia nak berzina, ketika seseorang tu nak berzina, na'udzubillah, tiba-tiba dimulakan bismillahirrahmanirrahim. 2 kali haram. Zina tu haram dah. Dibaca bismillah sebelum berzina, haram lagi. Itu namanya haram lizati. Pada istilah fiqh namanya haram lizati. Tetapi sungguh pun haram pada zat tu, tetapi perkara yang haram dengan sebab yang lain. Ini orang panggil haram lil aridi. Diri perkara tu asal tidak haram. Tilik benda lain jadi haram. Perkara yang haram dengan sebab yang lain. Istilah fiqh namanya haram lil aridi. Misalnya mana? Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Dirampas dari hak orang lain. Kita ambil wuduk, kita gunakan air rampasan. Berwuduk tu hukumnya apa? Berwuduk untuk solah wajib. Adapun selain solah, orang panggil sunat. Tiba-tiba nak berwuduk dengan air yang dirampas. Asal wuduk ibadah. Asal wuduk itu orang panggil perkara ibadah. Tiba-tiba tilik. Kita nak wuduk ni, air ini air dirampas. Tilik sebab lain, tilik air itu dirampas, bermakna orang panggil haram itu haram lil aridi. Apa hukum kita nak baca bismillah? Kita berwuduk dengan air yang dirampas, apa hukum nak baca bismillah? Hukumnya apa? Sunat juga hukumnya dimulakan dengan bismillah. Kita nak ambil wuduk, tapi airnya air dirampas. Kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Kita pun berwuduk. Bersugi, basuh 2 pergelangan tangan, berkumur, istinsyak, masuk air ke hidung. Orang pun tanya, bukankan air ni air kau rampas, kau curi? Rampasnya secara terang-terangan. Curi ni secara sembunyi. Kau baca bismillah ni, air ni air rampas ni. Buku merampas tu buku haram. Ambil wuduk lain.
Atau orang panggil haram lil aridi namanya. Kan? Zina itu haram lizati. Ambil wudu dengan air dirampas namanya haram lil aridi. Dan makruh, dan perkara yang makruh pada zatnya orang panggil makruh lizati. Ada haram lizati, ada haram lil aridi. Haram lizati, haram baca bismillah seperti perbuatan zina. Haram lil aridi, ambil wudu dengan air yang dirampas. Sunat kita mulakan dengan ucapan bismillah sebelum ambil wudu. Dan makruh, dan perkara yang makruh pada zatnya, yakni pada dirinya, orang panggil makruh lizati. Misalnya mana? Seperti makan bawang putih mentah, makruh dimulakan dengan bismillah. Kitab ni tersilap ni kan? Kitab ni tersilap ni. Depan saya ada kitab Hasyiah Baijuri. Depan saya ada kitab Hasyiah Baijuri. Disebutkan dalam kitab Arab, dalam kitab Hasyiah Baijuri, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajzam au aqta, lakin wadihul dibajati iktafa bibasmalati syarihi walizalika qaddamaha alaiha lita'uda barakatuha alaihima wa'lam annal basmalata tusannu ala kulli amrin zibalin ay halin bihaisu yuhtamu bihi syar'an lil hadisil marri wa tahrumu alal muharrami lizatihi kasyarbil khamri. Kitab Hasyiah Baijuri menyebutkan misal haram lizati seperti minum arak. Samalah zina pun haram lizati, minum arak lizati. Apa hukum minum arak? Haram. Tanya lagi, haram apa? Haram ada banyak. Haram lizati. Minum sikit tak boleh ke? Saya minum nak rasa dia. Selama bertahun-tahun hidup tak pernah rasa minum arak. Apa rasa arak? Manis ke, masam-masam ke? Saya minum seteguk, tak mabuk pun. Haram. Kenapa haram? Semata-mata minum arak, perbuatan semata-mata minum arak, orang panggil haram. Namanya haram lizati. Tiba-tiba dia minum arak, dibaca bismillahirrahmanirrahim, 2 kali haram. Atau misal kita Hasyiah Baijuri, misal haram lizati seperti minum arak. Wa tukrahu alal makruhi lizatihi kanazarihi li farji zaujatihi. Dimakruhkan atas perkara yang makruh bagi zatnya seperti melihat akan faraj isteri. Dalam kitab Hasyiah Baijuri dibuat misal, apa contoh kelakuan kita makruh lizati, semata-mata buat makruh. Adapun di sini dibuat misal makan benda yang berbau. Makan benda berbau bukan masuk di bawah makruh lizati. Masuk di bawah makruh lil aridi. Apa hukum makan? Semata-mata makan harus kan? Semata-mata makan harus. Tilik sebab yang lain, kita makan tu perkara yang berbau. Tilik makanan tu berbau, petai, jering, budu, tempoyak, apa lagi? Bawang mentah, bawang putih mentah berbau. Asal makan harus, tilik benda berbau, dia berubah hukum. Sebab tu dia bukan makulizati. Itu silap ni. Makan perkara yang berbau, itu makruh lil aridi.
kita dihidangkan tetamu, makanan ada budu, tempoyak sikit, potong cili, potong bawang, cecah petai. Ish, makanan yang berbau makruh ni. Tiba-tiba Tok Imam kata, Ustaz, tolong baca doa. Kita nak baca doa ke tak nak ni? Tilik hukum. Apa hukum makan makanan berbau? Makruh. Tanya lagi, makruh apa? Makruh lizati ke makruh lil aridi? Makan makanan yang berbau itu makruh lil aridi. Asal makan tak makruh. Tilik makanan ni berbau, baru makruh. Bermakna makruh itu makruh lil aridi. Bila makruh lil aridi, tak makruh kita baca bismillah. Boleh nak makan petai, nak makan jering, tiba-tiba kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik. Boleh, tak masalah. Sebab itu makruh lil aridi. Adapun misal makruh lizati, semata-mata kita buat, makruh. Contoh yang diberikan dalam kitab Hasyiah Bajuri, melihat kemaluan pasangan. Mana misal makruh lizati melihat kemaluan pasangan? Semata-mata melihat kemaluan pasangan makruh. Isteri saya, walaupun halal, semata-mata melihat kemaluan pasangan makruh. Jangan tilik kemaluan orang lain ni. Ini kemaluan pasangan. Semata-mata melihat kemaluan pasangan, apa alasan? Apa pun alasan dia, syarak kata makruh. Bila makruh melihat kemaluan pasangan, makruh itu makruh lizati. Semata-mata lihat kemaluan pasangan makruh. Bermakna makruh baca bismillah. Ketika nak melihat pasangan, hukumnya makruh kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan tersilap lah. Sebelum mulakan jimat tu yang bismillah tu. Jangan ketika nak melihat kemaluan pasangan mula bismillah, tu hukumnya makruh. Ditinggalkan dapat pahala kan. Atau kata dan makruh. Dan perkara yang makruh pada zat ini, dan perkara yang makruh bukan pada zat tu. Kan? Dan perkara yang makruh dengan sebab yang lain. Ini dan perkara yang makruh dengan sebab yang lain, yakni makruh lil aridi. Seperti makan bawang putih mentah. Hukumnya makruh, sunat dimulakan dengan bismillah. Kitab tu tersilap cetak. Tetapi makruh dengan sebab yang lain, seperti mengambil wudu dengan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Dipanas itu dalam becana yang berkarat. Hukum kita mengambil air yang dalam bekas yang terima tukul, besi, aluminium, timah, terjemur di bawah cahaya matahari, asalnya makruh kita ambilkan daripada air tersebut. Sebab apa? Boleh mewarisikan penyakit sopak. Kita ambilkan air dalam bekas yang terima tukul, terjemur di bawah cahaya matahari, dikena kulit. Molekul-molekul karat tu akan masuk ke kulit, akan kena penyakit kulit. Apa hukum kita nak baca bismillah, ambilkan air daripada bekas tersebut, kita tilik. Kita ambil air itu makruh. Ditanya lagi, makruh apa? Makruh lizati ke makruh lil aridi? Asal ambil wudu tak makruh. Tapi tilik dengan sebab yang lain, oleh kerana air itu dalam bekas yang terima tukul di bawah cahaya matahari, itu tilik ada sebab lain yang mengatakan makruh, bermakna makruh itu makruh lil aridi. Bila makruh lil aridi, nak ambil wudu, sunat baca bismillah. Kalau lizati, baru makruh baca bismillah. Kalau lil aridi, sunat baca bismillah. Kerana makruhnya air dengan sebab yang lain, iaitu air panas. Kan?
Cuma kitab ni dia tak ada misal makruh lizati. Tambahlah kalau kitab Bajuri, makruh lizati itu melihat kemaluan pasangan. Atau 4, atau orang panggil baru, ada hukum haram, ada hukum makruh. Dalam kitab Hasyiah Bajuri disebutkan tentang hukum baca bismillah. Ada haram kita mulakan bismillah, yang ni perkara lizati, minum arak, berzina. Ada sunat kita mulakan bismillah pada perkara haram, tapi haram lil aridi. Sunat kita mulakan bismillah pada benda haram. Terkejut orang. Haram apa tu? Haram lil aridi. Kita pakai kain lekat nak semayang, tapi kain yang dirampas. Orang panggil haram lil aridi. Kita sarung kain, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Isytakkan kain tu kain curi. Yang haram tu curi. Sekarang nak pakai. Atau haram lil aridi. Ada bismillah haram, ada bismillah sunat kita baca pada benda haram, haram lil aridi. Demikian makruh, makruh lizati, makruh lil aridi. Contoh makruh lizati melihat kemaluan pasangan, maka makruh baca bismillah. Makruh lil aridi seperti makan makanan yang berbau busuk. Itu makruh lil aridi, sunat baca bismillah. Demikianlah hukum kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada tempat yang wajib kita membaca bismillah, kan? Apa tempat yang wajib kita baca bismillah? Orang panggil dalam Al-Fatihah ketika sembahyang. Kan wajib. Al-Fatihah tu hukumnya apa? Wajib. Ataupun arti kata lain rukun. Bila nak sembahyang, setengah daripada 13 rukun sembahyang membaca Al-Fatihah. Bermakna wajib kita baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ketujuh. Sepakat 4 mazhab mengatakan Al-Fatihah 7 ayat. Itu sepakat. Yang menjadi khilaf di kalangan mazhab cara bilang saja. Itu khilaf. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mereka juga membilangkan Al-Fatihah 7 ayat. Cuma yang khilaf cara bilang. Bagaimana mazhab Maliki Hanafi bilangkan Al-Fatihah? Kata mereka, yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin. Atau ayat pertama. Mereka tak bilang Bismillah ayat pertama. Kita Syafi'i bilang yang pertama Bismillah, kan? Orang Hanafi Maliki mereka bilang ayat pertama Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta alaihim. Dipecah dua. Yang ketujuh baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu baru ketujuh. Mazhab lain bilangkan siratal ladzina itu 2 ayat. Kita mazhab Syafi'i bilangkan satu ayat. Dari sini, dari khilaf itulah timbul ni persoalan. Bila kita baca Al-Fatihah, sama ada kita sembahyang seorang diri, gelarnya munfarid, atau kita orang yang menjadi imam, atau kita orang yang jadi makmum, ketika nafas kita pendek, syiratal ladzina an'amta alaihim. Adakah nak diulangkan alaihim balik atau terus sambung? Dua perkara yang perlu kita ingat. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, siapa mengulang-ulangkan rukun dengan sengaja, 2 hukum. Al-Fatihah kan rukun, kan? Siapa ulang-ulangkan rukun dengan sengaja, 2 hukum. Yang pertama makruh, yang kedua haram.
sekurang-kurang kita ulangkan rukun dengan sengaja makruh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekurang-kurang makruh. Kalau yang kedua berat sikit, haram lagi batal sembahyang. Kalau kedua haram batal sembahyang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, haram batal sembahyang. Kita ambil kaurengan makruh. Sebab yang kedua, oleh kerana ada mazhab lain bilangkan itu dua ayat, Siratal lazi ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7, bermakna dengan dua sebab ini, ketika nafas kita pendek, Siratal ladzina an'amta alaihim, tak perlu diulang. Terus sambung ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus sambung. Tidak perlu kita ulang alaihim. Ini hukum di dalam sembahyang. Kita sembahyang ikut hukum fiqh. Tajwid tak boleh. Ikut tajwid kena ulang alaihim tu. Kita belajar tajwid, ulang. Bermakna oleh kerana kita kiraan Asim, riwayat Hafaz. Kan setiap qori ada dua rawi kan. Qori kita Asim, rawi dua. Hafaz, Syu'bah. Kalau kita baca Al-Fatihah di luar sembahyang, kita baca Al-Fatihah di luar sembahyang, nak talqin kita baca Fatihah, lepas sembahyang baca Fatihah, kalau nafas pendek, diulangkan alaihim. Sebab sudah tidak ada kalimah siapa ulangkan rukun dengan sengaja, makruh atau haram. Sekarang ini bukan baca dalam sembahyang. Jangan terlupa, kaedah tu dah tak ada dah. Sekarang kita baca Fatihah di luar sembahyang, kita ikut tajwid, ikut qiraah, ulang alaihim lah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di luar sembahyang, ulang balik. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu di luar sembahyang. Atau hukum wajib kita baca bismillah. Ya? Ada tempat wajib kita baca bismillah. Ada tempat haram kita mulakan bismillah. Ada tempat makruh kita mulakan bismillah. Haram terbit dua, haram terbagi dua. Ada haram lil zati, ada haram lil aridi. Makruh terbagi dua, ada makruh lil zati, ada makruh lil aridi. Kemudian kata muallif, kata Syekh Abdul Ghani, demikian juga tidak dituntut membaca bismillah jika hendak membaca zikir. Ini orang Johornya kat ni. Jika hendak membaca zikir, apa tu? Siapa orang Johor ni? Maksudnya zikir semata-mata. Zikir tulin. Tulin kan? Tulin kan? Orang Johor pakai tulin. Tuan pengarang ni dari orang Johor. Demikianlah jika hendak membaca zikir tulin, maksudnya zikir semata-mata, maka tak dituntutkan kita mulakan dengan ucapan bismillah. Tak tuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Afdaluz zikrillah. Tak ada. Tak tuntut. Terus. Afdaluz zikrillah ilaha illallah. Siapa menyebutkan kalimat tauhid, dipanjangkan la dan dipanjangkan Allah. La ilaha illallah. Gugur 4,000 dosa. Kan gugur 4,000 dosa. Maka tak dituntut sebelum kita berzikir baca bismillah. Nak semayang, bismillahirrahmanirrahim. Allah tak tuntut. Tak dapat pahala sunat. Kita nak azan, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sunat. Baca, tak dapat pahala. Sebab perbuatan itu zikir semata-mata. Bila zikir semata-mata,
tak dituntut kita baca ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah atau subhanallah ataupun salam. Assalamualaikum. Sebelum kita bagi salam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak tuntut. Tak sunat dan tak hasil pahala. Atau seumpama daripada zikir semata-mata. Kan? Banyaklah azan ke, selawat ke. Adapun zikir yang tidak tulen, adapun zikir yang bukan semata-mata zikir. Mana misal seperti membaca Quran. Al-Quran bukan hanya zikir semata-mata. Dalam Al-Quran ada kisah. Dalam Al-Quran ada hukum. Dalam Quran juga disebutkan zikir. Ya. Maka sunat dibaca dengan Bismillah. Nak baca Al-Quran, Al-Quran bukan semata-mata zikir. Maka sunat kita mulakan dengan ucapan Bismillah. Dan lagi tidak dituntut membaca Bismillah. Dibuatkan ringkasan Bismillah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim maksudnya. Dan lagi tidak dituntut membaca Bismillah pada perkara yang dituntut pada syarak. Dimulakan dengan yang lain daripada Bismillah. Mana misal perkara ini syarak tak tuntut mulakan dengan Bismillah. Tidak dituntut baca Bismillah pada perkara yang dituntutkan para syarak dimulakan dengan lain daripada Bismillah. Yakni syarak tak tuntut mulakan dengan Bismillah. Mana misal pekerjaan yang kita lakukan syarak tak tuntut mulakan dengan Bismillah, seperti khutbah Jumaat. 5 rukun khutbah Jumaat kan. Alhamdulillah, kita mesti ada pujian. Tok Khatib tak kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu tadi. Sebab perkajian itu syarat tak tuntut mulakan dengan Bismillah. Dia seperti khutbah Jumaat. Khutbah raya demikian. Kan? Takbir. Kan? Ada yang orang panggil, ada takbir dia kan. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kan? Dan sebagainya, sebagai daripada misal perkara yang tak dituntutkan oleh syarak nak mulakan dengan Bismillah, seperti sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim, usalli fardal isya'i tadi. Itu syarat tak tuntut mulakan dengan Bismillah. Melainkan kita nak baca Qul a'udzu rabbin nas. Kalau nak baca Qul a'udzu rabbin nas, mulakan dengan Bismillah. Sebab apa? Sebab Qul a'udzu rabbin nas Al-Quran. Al-Quran bukan zikir semata-mata. Itu masuk dalam kaedah. Al-Quran bukan zikir semata-mata. Yang dituntutkan sebelum dia semayang, kita istighfar. Selain dari Qul a'udzu rabbin nas, ia dituntutkan kepada kita sebelum masuk semayang, istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat, diampun dosa. Astaghfirullahalazim. Sebab tu kadang-kadang kita dengar, imam tu sebelum semayang diistighfar dulu. Memang datang warid. Ada datang warid, kan? Dituntutkan sebelum masuk dalam semayang, mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ditanyakan ulama yang paling hebat di negeri Iraq, di kota Kufah. 2 ulama yang hebat. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Al-Hasan. Siapa mereka? Anak murid Imam Abi Hanifah. Dia bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan apa kamu masuk dalam sembahyang? Mereka bertanya kepada Imam Syafi'i, dengan apa kamu masuk dalam sembahyang? Kata Imam Syafi'i, aku masuk dalam sembahyang dengan 3 perkara. 2 yang wajib, 1 yang sunat. Ketiga, mereka mendengar kata Imam Syafi'i, ajib mereka. Pemuda ni cukup hebat ilmu ni. Yang dikatakan 3 perkara, 2 yang wajib, 1 yang sunat.
kata Imam Syafi'i, ada pun dua yang wajib itu, yang pertamanya niat, yang kedua takbiratul ihram. Kan rukun kan? Niat semayang rukun. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukun. Yang ada pun satu yang sunat itu adalah mengangkatkan dua tangan. Sunat mengangkatkan dua tangan. Maka ada tempat lakuan yang tak dituntutkan kita mulakan dengan ucapan Bismillah. Nak azan tak tuntut. Jadi maksudnya, jadi kesimpulannya, tiap-tiap perkara yang digemari, maksud digemari ni yang ada nilai di sisi syarak. Dan yang ada ke depan tu. Dan yang ada nilainya, perkara pada syarak itu ialah perkara yang lain daripada yang tersebut itu. Syarak tak tuntut, syarak tak bilang. Orang panggil perkara yang tidak ada nilai di sisi syarak bermakna kesimpulannya begitu. Dia buat misal lah, seperti hendak makan, hendak minum, hendak baring, hendak tidur, hendak berjalan. Ini perkara ni, hendak menulis, hendak mengaji, hendak bersetubuh dan sebagainya, yang bukan dipandang rendah atau hina, seperti berludah, taklah dipandang rendah, taklah hina orang berludah ni. Hendak kentut, hendak berak atau sebagainya. Dan ada tiap-tiap perkara yang digemari dan yang ada nilai pada syarak ialah perkara yang lain daripada yang tersebut. Mana misal perkara lain daripada tersebut? Ini seperti hendak makan. Ini tidak ada nilaian pada syarak. Apa hukum makan? Harus. Bermakna harus kita mulakan bismillah. Apa hukum minum? Harus. Harus kita bermulakan dengan bismillah. Tilik semata-mata diri makan. Apabila kita silarkan perkara harus, silarkan yang sunat, bermakna jadi sunat. Saya makan ni supaya tubuh jadi kuat, boleh bangun malam. Nak sembahyang malam. Sunat lah. Kita makan tu sunat. Kan? Dah beza hukum kan? Asal makan tu harus, pekerjaan yang harus, bila kita niat, dia berubah hukum. Saya makan ni supaya saya ni gagah, supaya boleh sembahyang fardu zuhur. Tak larat dah ni. Letih sangat, tak larat badan, lesu. Nak ambil sikit makanan supaya badan boleh gagah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tu wajib. Bila diniatkan tu dapat pahala wajib. Makan tu dapat pahala wajib. Itu berbezalah hukum ni. Setiap perkara harus kita niat, itu berbeza-beza hukum. Pahala pun lain lah. Kan? Pilih pada hadis. Kan? Sunat kita mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jumpa rambut, potong. Kita makan-makan, jumpa rambut dalam makanan, potongnya rambut tu. Sama ada kita potong dengan gunting, potong dengan tangan, potong dengan pisau atau seumpama. Kalau makanan tu ada mudarat, dia akan pecah mudarat. Kan potong. Kalau makan-makan jumpa rambut, potong. Bismillahirrahmanirrahim, bersuci dan hukumnya adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari, yakni pada lughah. Dari segi bahasa, apa makna bersuci? Maknanya membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran. Bila kita nak bersihkan sesuatu, dari segi bahasa namanya bersuci. Takmim dia, sama ada najis, sama ada bersuci itu dari najis atau tidak. Mana misal bersuci daripada perkara yang tidak najis, seperti air ludah. Ini misal manfi. Seperti air ludah.
Tengok air ludah terkena baju, kita pun bersihkan. Itu namanya bersuci juga. Dari segi lughah, namanya bersuci. Hingus. Kan? Hingus meleleh, kena bibir, kita pun basuh. Namanya bersuci dari segi lughah bahasa. Dan lain-lain misal. Dan makna bersuci pada syarak, ini makna bersuci pada istilah syarak. Iaitu menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas. Hadas itulah menyebabkan ibadah terhalang. Bila kita bersuci, maksud nak menghilangkan halangan. Apa maksud mengangkat hadas? Kita berwuduk kan, basuh muka, niat mengangkat hadas. Setengah daripada makna mengangkat hadas, mengangkat hukum. Setengah daripada makna mengangkat hadas, menghilangkan tegahan. Tegahan tu halangan lah. Kita nak hilangkan halangan, itulah makna mengangkat hadas. Itu bersuci pada istilah syarak. Atau air najis. Kita lepas qada hajat, air najis. Ataupun kucing berak kat kita punya rumah, kita pun basuh. Itu namanya bersuci namanya. Dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis pun termasuk bersuci. Nak makan buah durian jatuh kena tek gajah pula. Kan? Bila kopi termasuk pula tek gajah tu dalam buah-buah ni. Sayang pula, durian musangking, basuhlah. Orang panggil bersuci namanya. Alat untuk buat bersuci itu ialah air, tanah dan batu. Berapa alat kita buat bersuci? 3. Air, tanah, batu. Air boleh buat mandi wajib, boleh berwuduk. Tanah boleh buat tayamum, batu buat istinja. Maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya, telah menjadikan air itu lebih banyak. Darat dengan air mana banyak? Air lebih banyak kan? Buka peta dunia ni, daratan dengan lautan. Lautan lebih banyak, lebih separuh. Allah mudahkan hamba dengan menjadikan air lebih banyak dengan tiada berkendak kepada perusis proses. Oh, bahasa moden ditulis dalam kitab Jawi, proses kan. Payah pula baca kan. Pasal ni Jawi moden. Yang ni kitab Jawi moden. Ni bukan Jawi turas. Ada kitab Jawi turas lain. Ni kitab Jawi moden sikit kan. Dia punya bahasa mudah lah. Jawi moden ni bahasanya mudah, dia ibarat tak susah. Kalau kita ngaji kitab-kitab Jawi lama, lebih lagi karangan Syekh Daud, Allah bahasanya payah. Kitab karangan Syekh Daud, Adrus Samin lah, buat itu tulap lah, bahasanya payah. Tok Pulang Manis lah, kitab hikam, bahasanya cukup payah. Ini kitab Jawi dia mudah, dia moden. Allah jadikan air lebih banyak dengan tidak berkendak kepada proses pada mendapatkan air. Lebih-lebih lagi tempat kita di Malaysia, tak ada proses dah. Arab dulu, tak ada sumber air tawar. Ambil air laut, kena proses. Proses boleh jadi air tawar. Kita Alhamdulillah dapatkan tanpa melalui proses. Kan cuma lebih kurang tak klorin lebih kurang begitu je. Kan ditanda tak klorin sikit, kan dibuang-buang kuman, kan buka paip ada air dah. Itu satu kemurahan daripada Allah. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu hukumnya wajib. Apa hukum kita bersuci daripada hadas dan najis? Wajib hukumnya. Kerana telah ijma' ulama' sekata atau sebulat suara pendapat ulama'. Sebagaimana mereka ulama' telah ijma' mensyaratkan bersuci daripada hadas dan najis itu disyaratkan dengan air. Nak berhadas, syarat air. Nak menghilangkan najis, syarat dengan air. Atau kelebihan air kan? Berbanding kita menggunakan batu. Air yang sah dibuat bersuci
Yang pertama, air yang sah dibuat bersuci itu umum. Termasuklah air hujan, air embun, air laut, air sungai, air perigi, air mata air. Ini sumber semula jadi. Orang panggil air mutlak namanya. Air hujan, air embun. Orang dulu dia suka ambil air embun, sapukan pertubuh untuk kesihatan, manfaat tubuh. Dia ambil air embun, sapu ke tubuh kan. Banyaklah kelebihan dia kan. Air laut, air sungai, air perigi, air mata air dan lain-lain dengan tak kira sifat asalnya. Tak kira sifat asal air. Takmimnya sama ada ianya air itu putih atau hitam. Ambil air sungai, sifatnya warnanya berubah, hitam. Tak kira lah. Kan? Dia besar tu. Tengok sungai Kelang, macam air teh. Tak kira lah. Tetap air mutlak. Atau kelabu, atau jernih, atau keruh, atau masam, atau masin. Ambil air laut, masin. Tak dikirakan sifat asalnya. Kan? Jangan dikira sifat asal air. Kan? Bahagian air yang kedua, itu air yang sah dibuat suci, maksudnya air mutlaklah umum. Yang kedua, air itu pula terbagi kepada 4 bahagian. Air terbagi kepada 4 bahagian. Kitab ni dia mudah je. Ibarat tak susah. Dia cukup mudah. Terbagi air pada 4. Mana dia? Pertama, air suci pada diri dan menyucikan benda yang lain. Dirinya suci dan boleh menyucikan akan benda lain. Maksud boleh menyucikan benda lain, boleh mengangkatkan hadas dan boleh menghilangkan najis. Itu maksud menyucikan benda lain. Dirinya suci. Dirinya suci dengan bahawa kita boleh minum, kita boleh masak dan menyucikan akan yang lain, maksudnya kita boleh mengangkatkan hadas dan boleh menghilangkan najis. Suci menyucikan dengan tidak makruh menggunakannya air tersebut. Iaitulah disebut air mutlak. Apa arti air mutlak? Yakni tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Tidak dikaitkan dengan suatu kait yang lazim. Biasa kita ngaji kitab fiqh lama gitulah. Kalau kita turah, dia kata tidak dikaitkan dengan suatu kait yang lazim. Maksudnya apa? Tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Sebut air, orang panggil reti dah. Kan? Umpamanya misal kita ambil air dari dalam perigi atau dari paip, kita boleh sebut air saja. Cuba ambil air. Tak payah kait pun air paip. Cuba ambil air. Tak payah kait pun air perigi. Orang tahu dah, reti dah. Dengan tak payah sebut air perigi atau air paip, kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi atau paip. Orang terus faham itu air saja. Cuba ambil air, mai sawan, reti dah. Bersalahan air kopi, air kelapa, air madu dan lain-lain, jika tidak disebutkan kopi, orang tahu. Pergi kedai, cik nak order apa? Air satu. Orang tak reti. Air apa? Dia mesti kena kait. Nak air sirap ke, kopi ke, oren, tu orang panggil kait yang lazim namanya. Bila mesti dengan kait, dia bukan air mutlak. Suci tidak menyucikan. Nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kepada kopi dan sebagainya. Air ini, air kopi, air kelapa, air tebu dan sebagainya. Tidaklah termasuk dalam golongan air mutlak, bahkan termasuk dalam golongan air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Dirinya suci, kita boleh minum. Tiba-tiba nak masuk berak dengan air kopi, tak boleh lah. Ia tidak boleh mengangkatkan hadas, tidak boleh menghilangkan najis. Yang kedua,
air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain, air mutlak juga. Tetapi makruh menggunakannya. Air mutlak yang tak makruh kita gunakan, itu yang pertama. Yang kedua, air mutlak makruh kita gunakan pada badan, yakni pada badan orang yang ditakuti kena sakit sopak. Ada kan? Orang yang gunakan air dalam bekas tembaga, panas-panas tu, dia mempusakai penyakit sopak. Tombol-tombol putih lah. Sopak ni, kulit dia bertombol-tombol putih, sopak. Atau bertambah kuat sopaknya. Dada sopak, bertambah-tambah kuat sopak. Orang sakit sopak ni, diperlukan cahaya matahari waktu pagi. Siapa ada penyakit sopak, kan? Dikena apa? Ubatnya dikena matahari waktu pagi. Jadi payahlah kan. Sekarang punya matahari waktu pagi pun dah tak macam dulu. Tapi antara penyakit sopak ni diperlukan zat vitamin matahari waktu pagi. Nak hilangkan penyakit sopak ni. Atau bertambah kuat sopaknya. Atau jadi kekal sopaknya. Mana dia air mutlak tapi makruh kita gunakan? Iaitu air yang terjemur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Keadaannya dalam bekas yang boleh berkarat. Misal bekas boleh berkarat seperti besi. Itu pun berlaku di negeri panas. Negeri ke Arab sana, ke Afrika sana. Dan air ini disebut air yang makruh digunakan. Kita Malaysia iklim khatulistiwa. Kalau panas terjemur air bawah matahari, taklah sepanas negeri orang yang lain, negeri Arab. Kalau boleh, janganlah kita gunakan panas-panas tu kan. Tunggu dia sejuk sikit. Yang demikian tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas atau perak kan, atau plastik. Tangki simpanan air kita plastik. Itu tak masalah. Letaklah tengah panas. Tangki simpanan kita emas. Wah, kaya orang ni. Haram gunakan emas. Kan? Haram kita gunakan. Ni misal masalah lah. Kalau nak gunakan air daripada bekas emas, haram. Cuma air tu orang panggil makruh. Sebaliknya makruh juga digunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Air yang sangat panas, makruh kita gunakan. Air yang sangat sejuk pun makruh kita gunakan. Itu dua bahagian air. Akan datang kita sambung bahagian air yang ketiga, bahagian air yang keempat. 4 bahagian air, 5 hukum kita baca bismillah. Dan khulasah dia hari ini, membicarakan tentang hukum baca bismillah 5. Ada wajib, ada haram zati, ada haram aridi. Ada makruh zati, makruh aridi, ada harus. Dan ada tempat yang tak dituntutkan baca bismillah. Atau orang panggil, kemudian pengertian bersuci dari segi lughah, bersuci dari istilah syarak, dan bahagian air itu ada 4. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fiddin.